perjuangan para nabi dan juga rasul, kesetiaan dan pengorbanan mempertahankan iman dan takwa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para penonton yang dikasihi Allah, pada sirah Nabi dan Rasul pada kali ini kita akan membawakan kisah mengenai dengan
Nabi Syuaib alaihi salam. Kaum Madian merupakan golongan bangsa Arab yang mana mereka ini tinggal di kawasan Ma'an di pinggir negeri Syam. Dikhabarkan juga kaum Madian ini diambil sempena nama salah seorang nabi, anak kepada Nabi Allah Ibrahim. Mereka ini adalah penyembah Aikah. Apa dia Aikah ini? Aikah ialah mereka menyembah padang pasir, menyembah padang pasir yang ada tumbuh-tumbuhan. Seperti mana kalau kita ini ketahui, orang-orang kafir pada zaman bangsa Arab dahulu, mereka ini ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan dan menyembah api. Maka golongan kaum Madian ini mereka adalah penyembah Aikah ataupun penyembah padang pasir. Maka Nabi Syuaib alaihi salam telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala, agama tauhid. Akan tetapi seperti mana nabi-nabi yang terdahulu, Nabi Syuaib alaihi salam pun menerima halangan-halangan untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Dan Nabi Syuaib baginda telah menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala ini kepada kaumnya, kaum Madian ini. Dan kaum Madian merupakan boleh dikatakan mereka ini telah terjerumus dalam perkara-perkara yang batil, perkara yang tidak baik. Seperti apabila ada pedagang-pedagang daripada luar dan berniaga di kawasan Ma'an ini, mereka banyak menipu dari segi timbangan, menipu dari segi perniagaan, sehingga yang kaya menjadi semakin kaya dan yang susah menjadi semakin susah. Sehingga beginilah norma kehidupan kaum Madian ini pada masa itu. Dan ini menjadi salah satu kebiasaan untuk menipu ataupun memperdaya pedagang-pedagang dari luar. Sehingga Nabi Syuaib alaihi salam merasakan ini sebagai satu yang perlu diperbetulkan. Tetapi seperti biasa, kaum Madian ini mereka tidak mahu untuk menerima apa yang diajarkan oleh Nabi Syuaib ini. Sedangkan mereka telah lama menyembah padang pasir ataupun Aikah ini. Sehingga kan pada satu ketika juga mereka ini telah memperolok-olokkan atau mengejek-ejek agama Allah Subhanahu wa taala ini. Mereka telah merasa bahawa selama ininya kami telah menyembah apa yang telah kami sembah selama ini. Maka kau tidak ada berhak untuk mengubah pendirian kami bahawa ini adalah apa yang kami buat. Tidak ada salahnya. Dan Nabi Syuaib pun tidak mahu berputus asa. Baginda sentiasa menyebarkan dakwah dan menyampaikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala utuskan kepada baginda. Apabila sudah terjadi sedemikian, maka Nabi Syuaib pun hanyalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga supaya kaumnya ini dapat berubah. Dan baginda sudah telah memperingatkan kepada kaumnya ini bahawa nabi-nabi yang terdahulu sebelumnya seperti Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Hud, Nabi Lut, sehingga mereka ini telah ditimpakan azab bencana yang luar biasa. Dan inilah yang menjadi salah satu
peringatan kepada kaum-kaum Madian ini. Tapi mereka tetap juga indah mau mendengar dan mengikut apa yang telah diajarkan oleh Nabi Syuaib alaihi salam. Sehinggalah pada satu masa, pada satu ketika, maka telah terjadi bencana ataupun azab yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kaum Madian ini. Tetapi makin lama kilat itu indah mau berhenti. Hujan dan berkilat, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu kilat, sehingga semua sekali orang yang berada di kawasan Ma'an ini ditimpa bencana. Dan semua sekali terkena pancaran petir ni, dan semua sekali mereka ini telah mati. Maka setelah perkara ini terjadi dan keadaan menjadi semakin reda, maka Nabi Syuaib alaihi salam pun kembali semula kepada kaumnya. Dan baginda melihat keadaan yang telah terjadi kepada kaumnya ini. Tapi bagi kaumnya yang mau mengikut agama yang telah diajarkan, terselamat. Dan Nabi Allah Syuaib pun sebenarnya pun bersedih di atas apa yang telah terjadi. Tetapi baginda telah balik-balik memperingatkan kepada kaumnya bahawa apabila tidak mahu mengikut apa yang telah diajarkannya itu, maka nantikanlah azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Dapatlah kita ni ambil sedikit pengajaran bahawa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu memanglah kita memang tidak nampak, tetapi kita mesti bersyukur. Bersyukur dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita ni. Kita bernafas, kita ni mengambil udara, walaupun udara kita ni tidak nampak, tetapi kita dapat melihat dengan kita, walaupun kita tidak dapat melihat udara itu, tetapi dengan nafas yang kita ni ambil itu, itulah sebenarnya keadaan kita ni sebenarnya pada masa ini. Dan kita hendaklah bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi pada kisah-kisah yang lain dalam sirah Nabi dan Rasul. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan dan perjuangan para nabi dan juga rasul, kesetiaan dan pengorbanan, mempertahankan iman dan takwa. Sirah para nabi dan rasul disebut dalam kitab